Dalam kenyataan Pakatan Rakyat pada 24 September 2011, kita memperkukuh persefahaman bersama dengan Perlembagaan Persekutuan Dasar Bersama Buku Jingga. Kita kata tumpuan kita adalah daya saing ekonomi, pendapatan rakyat, mutu pendidikan, kesihatan, dan kos kehidupan yang semakin menekan. Kita juga akui bahawa sebagai parti Islam, PAS konsisten memperjuangkan Islam, menegakkan syariah, termasuk inisiatif yang dilakukan di Kelantan sejak tahun 1993 yang ditolak oleh UMNO, malah dengan amaran keras dari Perdana Menteri pada ketika itu, Tun Dr. Mahathir, untuk melarang dan menentang pelaksanaan hudud di Kelantan. Mau mengambil perkira begitu, dalam mesyuarat Pakatan Rakyat, kita menjelaskan bahawa perkembangan dan langkah Kelantan itu harus dilihat berasingan, kerana itu dilaksanakan lama sebelum Pakatan dapat berunding dan menetapkan isu-isu ini. Saya jelaskan ini berbeza dari inisiatif UMNO. UMNO menggunakan isu ini untuk mengalih pandangan dari isu rasuah, kelemahan mereka mengurus negara, termasuk dalam isu MH370. Ada tokoh-tokoh UMNO yang jerit kuat soal hudud, tapi dia diam soal kasino. Bagaimana kita nak bicara soal hudud dan dalam masa yang sama galakkan kasino? Orang UMNO tidak jawab soalan itu. Bagaimana nak laksanakan hudud bila umpamanya sebagai contoh, kes saya bawa ke Mahkamah Syariah 4 tahun terhadap orang yang menuduh saya, tak dapat dengar. Saya tak tahu, familiar with that case? I have brought to the attention of the Sharia Court on the allegation myself towards me for the last 4 years. I can't even get a hearing. And the Minister of Religious Affairs went to court opposing such a move. And you want to implement hudud with such courts? So, UMNO tidak ada alasan moral untuk membicarakan hudud, kerana hudud ini adalah satu aspek dari syariah, dalam maqasid syariah yang menjamin keselamatan, keadilan, pengurusan dan tata kelola yang baik. Kalau pemerintah itu zalim, mahkamah itu jadi pak turut, mahkamah syariah pun tidak bebas. Seperti mana kita buat beberapa bukti yang tertentu, ya tentunya tidak semua hakim, tidak semua qadi. Tetapi kalau begini tak dapat dijamin, rasuah berleluasa, faham perkauman sempit masih berterusan, penghinaan terhadap rakyat terus, membolot kekayaan untuk sebahagian kecil. Kemudian kita bercakap pasal hudud. Hudud sebahagian daripada permasalahan syariah yang menjamin keamanan dan keadilan. Jadi prasyaratnya tidak ada untuk UMNO. Jadi sebab itu saya nak bedakan daripada apa yang diutarakan oleh PAS, khususnya yang dilakukan di Kelantan. Kerana kita bicarakan hal ini, yang lain itu kita kata kita rujuk kepada Pakatan Rakyat dalam pertemuan, dan kita telah membuat kerangka persetujuannya pada tahun 2011. Dan ini juga disebut dalam kenyataan kita tentang prinsip yang berkaitan dengan keadilan sejagat, pentadbiran dan tata kelola yang baik, pertanggungjawaban, ketelusan, dan kecekapan, dan kemaslahatan umum. Jadi maknanya walaupun isu ini hudud ini secara umum, kita ada pendirian yang kita sebut dalam kenyataan, tapi dalam soal Kelantan, PAS dan keadilan umpamanya jelas kata kita berikan pertimbangan khas kerana dia dah luluskan lama, dan kita tahu pendirian DAP yang berbeza, tetapi tidak menghalang kita, malah Menteri Besar Negeri Kelantan
setuju untuk memberikan penerangan dan penjelasan yang lebih terperinci kepada pimpinan Pakatan Rakyat dalam mesyuarat kita yang akan datang. Okay? Saya jawab, sebagai seorang Muslim, kita yakin dengan Quran, dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi soalan pelaksanaan undang-undang itu bagi saya hanya sah dalam konteks negara yang tunduk kepada hukum, negara yang adil, negara yang pastikan bahawa hukum itu tidak boleh dilaksanakan ikut kehendak penguasa politik seperti mana terbukti sekarang. Kemudian saya panjangkan ke aspek yang kedua tentang apa yang diolah oleh Syekh Yusuf Qaradawi sebagai fiqh mengikut urutan keutamaan, fiqh aulawiyat, ya. Dan dalam keadaan fahaman rakyat, dalam keadaan keadilan bagi masyarakat, dalam keadaan undang-undang yang telus dan mengikut yang dilaksanakan cara baik dan teratur, sistem tata kelola yang adil, mengelak dari kesangsian dan rasa cemas rakyat sama ada Islam atau bukan Islam, kerana pelaksanaan ini adalah untuk dalam maksud keadilan. Oleh demikian, saya kata saya tentunya akan mengajak semua pimpinan Pakatan Rakyat untuk membahaskan perkara ini dengan teliti. Tapi saya tidak akan berganjak pada pendirian saya bahawa selagi kita tak betulkan isu tata kelola pemerintahan yang korup dan lemah, maka sukar kita nak bicara soal beberapa aspek undang-undang dan pelaksanaannya. Ya, sorry. Apa respon Datuk Seri berhubung dengan sidang Terengganu semalam menolak usul untuk yang dikemukakan? Ini saya katakan, ya, kepura-puraan ataupun pertentangan di antara apa yang dibicarakan oleh UMNO di sini dan apa yang realitinya, ya. Iaitu dia cakap soal kita akan laksanakan hudud, tapi kasino ada, rasuah banyak, kezaliman bangkit, mahkamah tak bebas, dan di Terengganu dia tolak. So I think this is where I think Malaysians must be mindful of the fact that this is a political game. It's not about religion or the Sharia of hudud. To UMNO, it's just a political game. If they can use this to cause some sort of a dissension within Pakatan, they will do. That's why I'm cautioning and reminding Pakatan leaders to be mindful of this. We must not succumb to the UMNO provocations. They want to deflect from the central issues. If they mean it, then I want to hear what Najib has to say on hudud. He is the president of the party. He's the prime minister of this country. Is he for or against? If he's against or for, make it clear. And don't use this religion other than the salawat to play around with the issue of hudud. And more so because yesterday the Terengganu Legislative Assembly rejected the past proposal on the application of hudud.